Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu sambung lagi untuk bab 8 iaitu Tamadun Islam dan sumbangannya. So hari ini kita akan tengok bahagian 8.5 iaitu sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Yang pertama sekali yang awak perlu ketahui adalah maksud seni bina. Seni bina ni merupakan satu bidang seni untuk mendirikan bangunan, ataupun mereka bentuk dan reka letak sesuatu yang dibina oleh manusia. Dalam seni bina yang dipamerkan dari segi bangunan dan sebagainya, yang bercirikan tamadun Islam, dia merangkumi 5 ciri ini. Yang pertama, mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat. Yang kedua, terdapat ruang yang memisahkan antara lelaki dan wanita. Yang ketiga, reka bentuk ruang mestilah sesuai dengan iklim setempat. Yang keempat, binaan yang kukuh, selamat dan tahan lama. Dan yang kelima, berunsurkan luahan perasaan, hening dan aman. Tamadun Islam ni bila dia nak mereka bentuk sesuatu bangunan, dia akan mengambil kira semua faktor untuk memastikan bangunan yang dibina tu kekal lama dan menjadi pusat rujukan lah, tempat berkumpul, tempat yang menyamankan. Permulaan seni bina Islam bermula dengan pembinaan Masjid Quba pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda, masjid berfungsi sebagai tempat beribadat dan juga tempat untuk menyampaikan maklumat. Bila tempat untuk menyampaikan maklumat, maksudnya tempat berkumpul lah semua penduduk-penduduk. Masjid, binaan masjid ni merangkumi ada yang utama mestilah ada menara, mihrab dan juga mimbar. Menara ni dibina dalam puncak yang tinggi dan berbentuk tirus. Ini bagi memastikan laungan azan dapat didengari dari jarak tak jauh. Mihrab pula berfungsi sebagai penanda arah kiblat dan menjadi satu elemen yang terpenting dalam sebuah masjid. Kalau tengok dekat gambar rajah Masjid Sultan Hasan Madrasah Kahirah ni, tengok ya, mihrab ni kedudukan dia terkehadapan sedikit. Kemudian mimbar pula digunakan oleh imam untuk membaca khutbah ataupun syarahan. Sebab itulah kedudukan mimbar biasanya lebih tinggilah daripada para jemaah. Kemudian seni bina tamadun Islam juga amat menggalakkan perhiasan yang indah-indah. Sebagaimana bentuk bangunan yang indah, kubah yang menarik, arca yang mempesonakan. Arca tu macam tugu lah yang mempesonakan, dan juga seni-seni khat yang menghiasi dinding-dinding dan ukiran-ukiran yang menghiasi dinding-dinding. Jadi ukiran ini akan lebih berseni jika dihiasi dengan batu permata. Sebab apa? Sebab nak wujudkan rasa ketenangan. Setiap batu permata tu dapat memberikan perasaan yang tenang dan aman lah pada sesiapa sahaja yang melangkah ke bangunan tersebut. Yang ni adalah hiasan dalaman Masjid Putra di Putrajaya. Baik, seterusnya seni bina Islam mestilah menitik beratkan keunikan reka bentuk. Reka bentuk yang melengkung. Setiap masjid mesti ada reka bentuk yang melengkung sebab untuk menunjukkan perasaan hormat dan tunduk menjemput sesiapa sahaja untuk masuk ke dalam masjid atau tempat tersebutlah. Identiti yang unik paling ketara adalah dari segi penggunaan air dan juga cahaya, sebab dia nak menampakkan kesan penampilan ruang lah, supaya ruang tu lebih kelihatan luas dan sebagainya lah. Ini adalah contoh Masjid Cordoba di Spanyol. Yang terang ni kita nampak dekat sini, ini adalah bahagian yang mendapat cahaya matahari secara terus. Kemudian ini adalah di Istana Alhambra Spanyol. Tengok, seni bina Islam bukan sahaja untuk pembinaan masjid-masjid tetapi juga bangunan-bangunan lain lah. Tengok penggunaan air dalam menata ruang istana ini. Seterusnya mestilah mempunyai elemen
estetika. Okey, elemen estetika ni adalah ukiran-ukiran, tak kira dalam bentuk Arabis, motif kaligrafi ataupun corak geometri dan juga cakrawala. Cakrawala ni maksudnya bintang-bintang lah. Okey, so tujuan dia adalah untuk memberikan ketenangan dan keselesaan di samping individu yang masjid tu dapat berehat dengan tenangnya lah sambil memikirkan ataupun merehatkan minda mereka. Okey, ini contoh motif geometri yang terdapat di siling Masjid Abu Dhabi. Okey, sangat-sangat unik. Okey, yang sebagaimana cikgu terangkan dalam ciri-ciri tadi, mestilah reka bentuknya sesuai dengan iklim setempat. Okey, contoh dekat sini, okey, ini adalah Masjid Tengkera di Melaka. Jadi seni bina masjid ni sangat mestilah disesuaikan dengan iklim keadaan Nusantara, iaitu panas dan lembap. Okey, kalau tengok dekat sini, setiap aras mempunyai tingkap. Okey, sebab tingkap ni untuk mewujudkan pengudaraan yang baik. Bila ada pengudaraan yang baik, kawasan dalam dinding tu, dalam binaan itu tidak akan lembab dan bertahan lama lah, kukuh. Okey. Okey, seterusnya, pembinaan suatu bangunan mestilah sesuai dengan budaya setempat. Okey, contoh dekat sini adalah Masjid Huangshengxi di Guangzhou, China. Okey, pembinaannya walaupun nak diterapkan unsur seni bina Islam, tapi dimasukkan juga elemen-elemen bangsa Cina sendiri. Sebagaimana ni bumbung dia ni. Okey, bumbung masjid ini masih mengutamakan elemen bangsa Cina itu. Jadi sebab tu dikatakan Islam itu adil dan mudah. Okey, selain Masjid Huangshengxi, ada lagi Masjid Niuji di Beijing. Okey, dan juga Masjid Xingjiaoxi juga di Hangzhou, China. Jadi boleh Google ya untuk melihat keindahan seni bina Islam yang diterapkan dalam elemen bangsa Cina. Okey, yang ini pula adalah penggunaan kubah sebagai struktur utama bumbung masjid. Okey, ini Masjid Sultan Ahmed di Turki atau lebih dikenali sebagai Masjid Biru di Turki. Ada dua kubah utama. Okey, yang ini yang besar, yang ni yang kecil sedikit lah. Dia mempunyai banyak menara. Okey, kat sini ada 6 menara di sekeliling masjid. Okey, ini tujuan dia untuk selain pada memudahkan laungan azan didengari dari jauh, juga untuk keselamatan. Okey, sebab masjid akan jadi lebih kukuh sebab struktur masjid itu yang rentang dan juga yang lebar. Okey. Ini pula contoh seni bina Islam pada Masjid Moti di India. Kalau tengok dia punya pembinaan dia juga diterapkan elemen-elemen bangsa India itu sendiri. Okey, kubahnya berbentuk bawang dan juga lengkung dia agak menirus. Okey. Kemudian pintu gerbang utama yang sangat besar menunjukkan itu adalah pintu masuk. Okey, jadi itu adalah penerangan berdasarkan seni bina yang mencirikan tamadun Islam. Maka cikgu buat kesimpulan untuk bab 8 ni sebab kita dah pada satu topik terakhir. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai masyarakat jahiliah sebab corak hidup mereka yang mengamalkan riba, tilik nasib dan perjudian. Maksudnya tidak kira betul atau salah. Okey, so mereka melakukan kehidupan mereka seperti itu. Tapi selepas kedatangan Islam, iaitu dengan penyebaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dikembangkan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan beberapa kerajaan Islam lainlah termasuk Turki Uthmaniyah. Agama Islam ni lebih menekankan kepada keharmonian, okey, dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembinaan negara Islam, pemerintahan yang adil dan saksama ni dapat memberi ketenangan kepada seluruh masyarakat yang wujud pada ketika itu. Jadi tidak ada lagi unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam seperti riba dan juga cukai yang berlebihan. Okey, kemudian tamadun Islam juga menyinari dalam pelbagai aspek dunia. Okey, dari segi politik, ekonomi maupun sosial, sebabnya memberikan keseimbangan antara yang miskin dengan yang kaya, antara yang benar dengan yang tidak benar. Okey, jadi selain daripada gaya hidup, tamadun Islam juga memberikan sumbangan dalam bidang seni bina sehinggalah masih menjadi warisan dunia sehingga hari ini dan insya-Allah pada masa akan datang juga. Dengan itu, cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini untuk subtopik 8.5 tamadun Islam dan perkembangannya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih.